A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Tersambung tadabbur surah At-Taubah. Tersampai ayat 76. Ayat seterusnya ayat 77 surah At-Taubah adalah Allah menceritakan antara balasan orang-orang munafik ataupun orang yang ada sifat munafik yang Allah sebut dalam ayat yang lepas. Apa dia sifat dia dalam dua ayat yang lepas? Jadi nak tahu apa akibat perbuatan orang munafik, kena tahu apa sifatnya supaya kita dapat elak dan kita tidak terkena akibatnya. Apa sifat dia? Kita kena ingat, ini cerita pasal orang munafik. Anak orang munafik ni duduk kat mana? Orang munafik ni di mana ada? Apa dia? Itu bunyi jauh tu. Ada dalam masjid yang kita solat. Ada dalam rombongan umrah yang kita pergi. Ada rombongan yang buat kebajikan bersama kita. Sebab tu Allah sebut jelas dalam surah Al-Munafiqun kan. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Allah kata kalau engkau lihat Muhammad, engkau lihat mereka, mana Nabi nampak. Sebab apa? Orang munafik ni ada bersama Nabi, berlega bersama Nabi, solat bersama Nabi, bersedekah bersama Nabi, bahkan berjihad, pergi berjihad bersama Nabi. Sebab tu Allah kata apa? Qatalahumullah. Celakalah mereka, Allah laknat mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka ni, orang munafik, yufakun, boleh dipalingkan daripada kebenaran. Soalan, Allah bertanya tapi bukan nak jawapan. Allah bertanya nak menimbulkan kehairanan. Pelik. Apa yang pelik? Iaitu orang munafik ni boleh jauh daripada kebenaran, sedangkan dia duduk belakang Nabi je, dengan tazkirah daripada Nabi, solat bersama Nabi, gelewak rumah Nabi, pergi berperang bersama Nabi, tapi tak dapat hidayat. Kalau dengan tazkirah Nabi kan, Nabi ni orang yang paling hebat, paling suci, pendakwah terbaik, tapi masih tak beriman. Jadi Allah kata anna yufakun, macam mana mereka masih boleh tak beriman? Jadi pengajarannya apa?
Apa dia? Bukan salah guru. Mana kalau pelajar tu degil bukan salah guru lah. Itu salah satu pengajaran, tapi bukan pengajaran yang besar. Pengajaran yang besar apa dia? Hidayah dari Allah. Ada lagi yang lebih besar. Dia, bila sebut pengajarannya, untuk siapa yang pertama? Untuk kita lah. Jadi pengajaran paling besar untuk kita apa dia? Yang kita duduk solat setiap hari, yang kita pergi haji, pergi umrah, yang kita bersedekah, belum tentu kita Islam yang betul. Belum tentu. Sebab ni yang duduk belakang Nabi ni, kan? Kita dengar tazkirah siapa je, bukan Nabi pun, Ustaz Mu'in je, kan? Lepas tu buat kerja dakwah pun bukan selalu pun, dan tak pernah pergi berjihad pun. Yang orang munafik ni pergi berjihad bersama Nabi pun, Allah kata bila masuk neraka, neraka paling bawah dan tak keluar-keluar. Jadi pengajaran untuk kita, jagalah iman kita, jagalah keikhlasan kita. Jangan buat kerana nafsu, jangan buat kerana musim, jangan buat kerana orang suruh, jangan. Jadi Allah sebut sifat munafik antaranya di sini apa dia? Suka berjanji. Suka berjanji untuk buat sesuatu sebelum dapat. Bila dapat, ramai tak? Ni bukan cerita orang kafir ni. Orang kafir tak payah cerita lah. Yang Allah nak betulkan siapa ni? Ini yang berpura-pura ni. Bukan soal yang dalam ayat ni Allah kata apa? Ayat yang lepas. Orang munafik kata, kalau aku dapat duit, aku akan bersedekah. Bila dapat, itu salah satu contoh. Bukan bab sedekah aja. Contoh-contoh lain, aku ni sakit, kalau aku sihat, aku nak pergi masjid. Bila sihat, tak pergi. Perangai munafik lah tu. Aku kalau ada duit, aku nak pergi umrah. Bila ada duit je, tamak. Tunggu lagi. Perangai munafik lah tu. Iaitu suka berjanji tapi tak buat bila ada peluang. Aku bila pencen, nak buatlah kebajikan. Bila pencen, family ajak berjalan pula. Itu perangai munafik. Berlaku tak? Berlaku. Sebab itulah Quran, Allah kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaun. Allah kata kami turun Quran sebagai apa? Syifa, rawatan. Nak rawat apa ni? Penyakit apa ni? Penyakit paling bahaya, penyakit apa? Penyakit paling bahaya. Penyakit hati. Penyakit apa penyakit hati? Apa dia? Penyakit paling bahaya penyakit hati ialah hubud dunia. Ada seorang sahabat kata, cintakan dunia adalah punca bapa kepada segala dosa. Bila dia cinta dunia, dia akan abaikan tanggungjawab agama, tanggungjawab dengan Allah, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan dakwah. Dia akan abaikan. Sebab apa? Cinta dunia. Termasuklah ni, bila dia kata kalau aku ada duit banyak, aku nak sedekah. Bila dapat, tak sedekah. Sebab apa tu? Cinta dunia lah. Cinta dunia. Aku kalau ada kereta nak pergi masjid, tengok 2 buah, tak pergi-pergi pun. Ini Allah bagi contoh nak merawat penyakit apa dia? Bila susah, dia bercita-cita nak jadi senang dan berjanji. Bila senang, tak buat pun. Okey. Orang beriman tak mungkin janji. Jadi Allah kata apa akibatnya? Tengok apa akibat sifat munafik ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqabahum. Lalu aqabahum. Apa dia aqabahum?
Dan Aqabah ni bila dia buat terus datang, bukan tempoh yang lama. Bila ada sifat ni je terus datang sifat ni. Lalu dia iaitu Allah menimbulkan hum kepada mereka nifaqan. Nifaq apa dia? Sifat munafik. Sifat kemunafikan. Di mana ni? Sifat munafik tu kat mana? Dalam hati. Sebab tu orang tak nampak ni. Dalam hati-hati mereka. Nabi tak tahu, sahabat pun tak tahu. Dari mana Nabi tahu sifat munafik ni? Sebab dia dalam hati. Dari mana Nabi tahu? Salah satu Allah begitu dalam surah ni. Allah bongkar. Sebab apa nak Allah bongkar? Sebab Nabi tak nampak. Kenapa tak nampak? Duduk dalam hati. Kita nampak depan clear je, okey je, baik je. Ila yaumin. Sifat munafik ni sampai bila ni? Ila sehingga hari yalqawnahu. Mereka yalqaw daripada liqa. Sehingga mereka berjumpa. Nya ni balik pada Allah. Makna sampai bila ni? Bila dia berjanji, kalau aku sihat, aku nak pergi masjid. Kalau aku kaya, aku nak sedekah. Tiba-tiba dia tak buat. Kesannya apa? Allah masukkan sifat munafik dalam hatinya berapa hari? Sampai kiamat. Sampai dia jumpa Allah. Sampai dia jumpa Allah. Mana sifat tu kekal dalam hatinya. Maknanya orang macam ni mungkin tak ada bertaubat. Mungkin tak bertaubat. Tak, mana tu? Allah kata ila, sehingga sifat ni Allah tanam dalam hati dia sampai hari kiamat. Adakah makna Allah tutup pintu hati dia? Tak, Allah tak akan tutup kecuali orang tu sendiri menutup hatinya. Macam Allah sebut dalam surah Saf kan, walamma zaghu azaghallahu surah Saf ayat 5. Allah kata falamma, maka tatkala zaghu, mereka menyimpang, mereka menyeleweng, azaghallah, Allah pun selewengkan qulubahum, hati. Jadi Allah sesatkan mereka setelah mereka seleweng. Allah tak zalim. Jadi di sini pun Allah tutup pintu hati mereka setelah mereka tutup hati mereka sendiri. Di sini ada satu kisah yang kita biasa dengar dan mungkin belajar kat sekolah pun. Kisah Sa'labah. Pernah dengar tak? Ada seorang sahabat Nabi nama dia Sa'labah kan? Apa kisah dia? Tak ingat? Tak, yang derhaka tu lain. Tak apalah, tak ingat pun tak apa. Sebab cerita tak betul pun. Tapi orang kita dengar, orang kita percaya. Dia kisah Sa'labah, dia berdoa, dia miskin. Dia minta Nabi berdoa supaya dia kaya.
Dan dia berjanji pada Nabi kalau dia kaya dia akan bersedekah. Macam inilah macam orang munafik. Dan Allah makbulkan doanya, dia pun jadi kaya. Bila kambing semakin banyak, mula-mula tak pergi salat Jumaat. Lepas tu tak keluarkan zakat. Lepas tu konon lamanya dia bertobat, dia menyesal. Bila menyesal, dia bertobat, dia pergi jumpa Nabi. Nabi tolak, Nabi tak terima taubat. Orang kata apa? Ha ni dalil ni. Ha? Nanti tak habis lagi. Ha? Kemudian ada lagi dia sambung cerita Sa'labah ni. Tunggu bila Nabi wafat, dia jumpa pula Abu Bakar yang jadi khalifah. Abu Bakar tolak. Jumpa Umar pula, Umar tolak. Semua tak terima taubat dia. Cerita itu adalah palsu. Cerita palsu. Sebab bercanggah dengan ayat Al-Quran surah Az-Zumar kan. Allah kata, wahai kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, begitu pada manusia, wahai hamba-hambaku yang melampau, yang zalim pada diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah ampun semua dosa. Jangan putus asa. Jadi kalau dia bertobat, mesti Allah terima. Takkan Nabi tak terima. Itu cerita palsu dan memburukkan sahabat. Kita pernah dengar kan, belajar kan? Ni mesti MCKK kan? Tak tahu mesti Syiah ke apa ke? Tak, maksud di sini bukan Allah tak terima taubat. Maksudnya apa ni? Kenapa Allah tanam dalam hatinya sifat munafik, suka berpura-pura sampai dia jumpa Allah? Kenapa? Bukan makna Allah tutup pintu taubat. Kalau dia nak bertaubat, Allah buka. Sebab kan kita semua tahu kan pintu taubat ditutup bila? Bila pintu taubat ditutup? Bila nyawa sampai ke halqum. Yang kedua? Bukan sakakala, itu dah terlewat tu. Bila matahari terbit daripada sebelah barat. Okey? Jadi sifat ni sampai mereka jumpa Allah sebab mereka yang tak nak bertaubat. Dan bahaya orang munafik ni apa dia? Ambil kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan Al-Basri. Datuk ingat? Okey. La yakhafu an-nifaq. Tidak akan takut sifat nifaq ni lah. Nifaqah. Tidak akan takut sifat munafik kecuali mukmin. Jadi yang betul-betul takut sifat orang munafik ni siapa? Mukmin. Dan wala ya'manuhu dan tidak ada yang rasa aman dan selamat daripada sifat munafik kecuali dia adalah munafik. Boleh faham? Yang selalu takut ni siapa? Takut bila bercakap berbohong, bila berjanji tak tepat, bila diberi amanah khianat, dia cukup takut.
Makna dia beriman lah. Tapi bila berjanji, mungkir. Bila cakap bohong, relax je, munafik lah tu. Boleh faham? Lepas itulah bila Nabi bagi senarai orang munafik pada Huzaifah kan, siapa yang cari senarai nama dia? Beriman. Orang munafik tak cari. Orang munafik tak jumpa Huzaifah. Yang tanya siapa dah? Umar. Sebab Umar takut ni, dia mukmin. Huzaifah, ada tak nama aku dalam senarai itu? Orang munafik tak cari. Ini antara sebab dia tak bertaubat ni. Sebab apa? Dia tak takut dan dia rasa selamat je. Tak rasa bersalah. Yang tu susah nak bertaubat. Kita semua ada tak sifat munafik? Ada ke tak ada? Kalau ada tu ciri-ciri mukmin. Kalau ustaz saya tak ada, itu saya rasa sejak balik Mekah dah tak ada ustaz munafik. Okey, sebab apa ni? Tengok punca kenapa Allah tanam sifat munafik tu dalam hatinya. Kenapa? Ini sebab bima dengan sebab akhlafu, mereka apa dah? Akhlafu ni mengingkari, memungkiri, mengingkari Allah, ma wa'adu, apa yang mereka janji. Satu, bila berjanji dia ingkar. Itu sebab Allah pun masuk dalam sifat munafik dalam hatinya. Bila berjanji tak tepat. Yang kedua, wabima yakzibun, dan dengan sebab mereka berdusta. Dua sifat munafik ni. Satu, yang Nabi sebut dalam hadis sahih, bila bercakap bohong. Itulah yakzibun. Yang kedua, bila berjanji mungkir. Dua. Ada satu lagi kan? Yang ketiga, khianat amanah. Subhanallah. Tengok, Quran tu syifa kan? Quran tu rawatan. Rawatan apa ni? Apa dia penyakit apa dalam ni? Ni. Suka cakap bohong, suka mungkir janji. Janji nak datang pukul 10 tapi datang pukul 11. Kalau sekali-sekala mungkin tersilap kelemahan. Tapi kalau selalu, akhirnya Allah tanam sifat munafik dalam hatinya sampai bila? Sampai kiamat. Sebab tu orang kalau dah suka berbohong, payah nak patah balik kan? Sampai ketua, dia semakin berbohong. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, siapa yang bercakap bohong, sama ada sungguh-sungguh ataupun bergurau ataupun helah, dia sudah ada cabang daripada cabang munafik.
sungguh-sungguh ataupun bergurau ataupun hilah. Kalau bercakap bohong sungguh-sungguh macam mana? Tak, contoh. Saya belum kahwin. Itu tak semua bohong, tapi sungguh-sungguh lah. Bohong sungguh-sungguh kan. Okey, bergurau. Bohong sunat. Tak ada dalam Islam bohong sunat. Dia kalau ada bohong sunat, ada bohong wajib. Dia bergurau kan macam bohong untuk menyelamatkan kawan-kawan yang berlawan. Itu bab lain. Dia bergurau, contohlah dia kata saya pergi umrah semalam. Mana ada, kamu ada kat sini ke salah? Betul, saya mimpi. Berbohong tapi bergurau pun ada ciri-ciri kemunafikan walaupun bergurau. Bahkan Nabi kata apa? Wailun liman kazzaba liyudhika an-nas. Celaka bagi sesiapa yang sengaja berbohong untuk gelakkan orang. Sengaja bergurau lah tu. Nabi kata 3 kali celaka. Jadi jangan tengok Maharaja Lawak. Kan kadang-kadang dia buat cerita bohong kan, dia reka supaya apa? Helah apa dia? Helah. Polis tahan dia. Awak ni kena saman. Minta maaf lah. Ini kali pertama saya bawa laju. Pada sama dia dah 100 lah. Itu helah. Helah untuk apa? Termasuk ada ciri-ciri munafik. Ada. Sabar. Nabi kata tak boleh berbohong kecuali 3 tempat. Pertama dalam peperangan. Kita tak mungkin berbohong lah sebab tak pernah pergi berperang pun. Yang kedua, untuk mendamaikan antara dua pihak. A bergaduh dengan B kan. Kita jumpa A, kita beritahu B, okey dengan kamu, tak ada masalah. Padahal B kutuk lagi. Jumpa B pula, kita berbohong. Kata A, okey dengan kamu. Tujuannya supaya A dengan B berdamai. Tapi kita kena yakin betul lah dengan cara tu mereka boleh berdamai. Kalau dengan cara tu lagi berantak, tak boleh. Yang ketiga, bohong suami dengan isteri ataupun isteri dengan ini wajib ada pengalaman. Boleh. Ada tujuan. Tak boleh tu, ada maslahat lah, ada kebaikan. Bukan saja-saja nak berbohong. Sedap tak masakan saya ni? Baru kahwin kan, sedap tak masakan? Sedap, padahal masin sangat. Nak mengelakkan apa? Tapi kalau dah setahun masin, jangan berbohong lagi. Okey. Dia balik lambat kerja kan, duduk lepak kedai mamak. Isteri tanya, kenapa balik lambat? Ada urusan. Itu berbohong dan berdosa. Walaupun suami isteri. Walaupun suami isteri. Sebab tak ada keperluan. Cakap terus terang je. Saya pergi rumah kedai mamak. Ada apa? Kalau takut tukarlah jawatan. Suami jadi isteri, isteri jadi suami. Jadi boleh antara suami isteri untuk menggalakkan keharmonian. Ya, dan untuk mengelakkan perpecahan, pergaduhan. Okey, boleh? Sebab itulah sifat berbohong ni bukan sifat orang beriman. Dan tak dia orang beriman paling takut apa dah?
Orang beriman sentiasa takut sifat munafik. Apa dah? Salah satu berbohong. Jadi orang beriman kok mana pun dia tak akan berbohong. Okey? Bahaya tak penyakit ni? Oh, bahaya ni. Takut tak? Mana lebih takut dengan COVID-19? Mana lebih takut? Yang ni. Ini berapa ramai ni yang solat? Tadi baru saya tengok. Saya perasan ada seorang jemaah. Bila dia solat ni Masya Allah nampak tenang je. Mata pejam je. Nampak macam khusyuk. Tapi bila dia duduk dalam saf, dia duduk saf pertama. Bila dia duduk saf pertama, dia tak bergerak. Bila orang qomat kan, saf sebelah tak rapat ke, sebelah ni tak rapat, dia duduk kat situ lah. Dia tak bergerak. Tadi saya tengok, kebetulan saya duduk belakang dia. Jadi kawan sebelah, saf pertama dekat imam. Jadi kawan tu suruh dia rapatkan. Dia buat tak tahu je. Lepas tu kawan tu sentuh dia, kuit. Saya duduk belakang, saya tengok. Rapat. Dia pun tengok. Ni tak tahu sifat apa ni. Nabi kata, rapatkan saf, kalau tak rapat syaitan duk. Ni apa dia ni? Apa jenis apa ni? Solat nampak macam khusyuk, duk saf pertama. Menakutkan. Sebab ni ada di zaman Nabi, duk belakang Nabi. Kalau belakang kita mungkin lagi ada lah. Berapa ramai yang solat tapi bila tak baca Quran, tengok-tengok sifat munafik ada dalam diri dia. Syifa'un. Okey, alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallah, sesungguhnya Allah ya'lamu, dia mengetahui sirrahum, rahsia mereka, wa najwahum, dan najwa apa dia? Najwa, bisikan mereka. Kenapa Allah kata Allah tahu rahsia mereka dan bisikan? Kenapa Allah tak beritahu Allah tahu apa yang mereka cakap? Sebab yang mereka cakap orang lain pun dengar. Yang Allah nak bagi tahu iaitu yang orang lain tak tahu. Apa dah? Yang dalam hati kamu. Mulut cakap lain, hati lain. Allah kata aku tahu dalam hati. Yang kamu berbisikkan, orang ketiga tak dengar, aku tahu. Jadi sebenarnya ayat ni Allah nak bagi amaran. Kadang-kadang mulut kita cakap lain, tapi dalam hati lain. Kan kadang-kadang kita bila bersedekah kan, kita kata ini ikhlas daripada saya. Mulut cakap ikhlas. Kan? Tapi kadang-kadang tak ikhlas. Bila dia cakap saya ikhlas, mulut cakap ikhlas, sebenarnya tak ikhlas tu. Allah tahu dalam hati kamu tak ikhlas. Kalau kamu ikhlas kerana Allah, tak perlu bagi tahu orang. Betul kan? Kalau buat kerana Allah, apa perlu bagi tahu dia kamu ikhlas? Bila bagi tahu dia, itulah tanda tak ikhlas. Habis nak buat apa ustaz? Bagi je lah. Dia tak nak ustaz, tak payah bagi pada orang nak ramai lagi. Kadang-kadang kita bagi paksa kan, tak payahlah. Dan berbisik, amaran jangan berbisik. Bila ada orang ketiga, jangan berbisik. Kadang-kadang kita tak nak orang ketiga dengar, kita lupa Allah dengar. Wa anna Allah sesungguhnya Allah alam, bukan setakat mengetahui ni. Dia kalau wazan macam ni fa'alun. Kalau biasa fa'ilun.
kalau belajar bahasa Arab lah. Fa'ilun makna contoh alimun, fa'ilun orang yang tahu biasa-biasa je. Tapi kalau kita nak buat ayat, dia sangat tahu. Yang rahsia, yang terbuka, yang dalam gelap. Maka wazada fa'alun. Apa dah? Allamun. Sangat-sangat mengetahui. Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa ni? Al-ghuyub. Bukan keajaiban. Bukan. Ghaib ni biasanya ghaib. Al-ghaib. Kan? Tapi ni ghuyub. Apa beza? Ni satu. Ghuyub. Perkara-perkara ghaib. Tengok, Allah tahu benda ghaib sahaja ke ataupun Allah tahu juga yang ghaib dan yang zahir? Dua-dua kan? Tapi Allah begitu tak? Allah juga tahu yang zahir. Tak. Kenapa tak beritahu? Logiknya kalau yang ghaib pun Allah tahu, yang zahir tak payah cakap lah. Satu, yang kedua, Allah nak beritahu yang orang tak tahu. Yang zahir ni orang tahu, orang lain tahu. Tapi orang sebelah kita tak tahu apa yang daripada kita. Yang ghaib, yang dalam kepala kita. Mulut cakap lain, kepala fikir lain. Okey? Mana di sini pengajarannya apa dia? Apa pengajarannya? Bila Allah tahu, Allah bagi tahu, dia tahu benda yang ghaib. Allah tahu benda yang rahsia. Pengajaran untuk kita apa dia? Bukan tak boleh berbisik langsung. Kamu nak buat apa, nak cakap apa, pastikan niat kamu kerana Allah. Sebab semua yang menentukan amalan kita betul ataupun salah apa dia? Pertama, niat. Kalau niat tak betul, walaupun buat tu dah betul, sia-sia. Ataupun niat dah betul, tapi buat pula salah. Mesti ada dua syarat. Contohlah kita datang kelas ni kan. Allah tahu apa dalam hati kita. Kita datang kerana apa? Kalau saya tanya, datang kerana apa ni? Tak payah jawab, tak payah jawab. Bukan semua soalan kena jawab. Sebab kadang-kadang bila saya tanya, dia kata kerana Allah. Tengok-tengok minggu depan tak datang dah. Okey. Kemudian Allah nak Allah nak bongkar lagi sifat munafik. Tengok allazina, iaitu orang-orang yang yalmizuna. Daripada perkataan lamaza. Lamaza ni makna mengaibkan. Kalau orang yang mengaibkan, macam tadi wazan fa'ilun, lamizun. Lamizun orang yang mengaibkan. Kalau ramai, kita baca tapi kita mungkin tak perasan. Ini seorang, kalau ramai lumazah. Pernah jumpa lumazah? Surah apa? Surah lumazah ke surah humazah? Al-humazah kan? Wailul likulli humazati. Makna apa tu? Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Humazah.
Dan ulama beza pendapat. Humazah kata pengumpat. Pengumpat ni di belakang. Lumazah depan. Kutuk depan-depan. Ada pendapat kata terbalik. Ada pendapat kata humazah kutuk dengan mulut. Bodoh, bangang. Lumazah kutuk dengan perbuatan. Dia ejek dengan perbuatan. Okey. Jadi sifat orang munafik seterusnya apa dia? Iaitu orang yang suka mencela, mengaibkan. Okey, Allah sebut dalam fi'il apa ni? Yalmizun. Mudhari' maksud apa? Jadi Allah nak bagi tahu orang munafik ni, dia bukan cela orang Islam musim tertentu, tak, sepanjang masa. Sebab tu Allah sebut dalam bentuk mudhari', sentiasa mencela. Al-mutawwi'in, orang-orang yang diterjemah apa tu? Mutawwi'in daripada taat, orang yang taat. Mutawwi'in daripada taat. Dalam tafsir iaitu orang yang buat lebih daripada yang wajib. Zakat wajib kan? Lebih pada zakat dia bagi sedekah, itu dia panggil mutawwi'in. Salat fardu 5 waktu wajib, tapi dia buat salat sunat, dia panggil mutawwi'in. Orang dia terjemah apa tu? Orang-orang yang beriman lah. Beriman ni bukan buat yang wajib saja. Minal mu'minin, daripada kalangan fis sadaqat, ketika bersedekah. Wallazina, dan orang-orang yang la yajiduna, tidak mendapati illa, kecuali juhdahum. Diterjemah apa? Kecuali setakat kesanggupan ataupun kemampuan mereka. Wa yaskharuna, lalu yaskharun, mereka iaitu orang munafik menghina ataupun memperlekehkan dari kalangan mereka. Apa maksud ni? Siapa ada sifat ni, dia sama ada orang munafik betul-betul ataupun orang Islam yang bersifat munafik. Apa dia? Dia suka perli orang beriman. Ini Allah nak beritahu, contohlah dalam peperangan Tabuk. Bila Nabi kata apa dalam satu hadis sahih, man jahaza jaishal usrati falahu al-jannah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Cuba terjemah. Man jahaza, siapa? Jahaza menyediakan ataupun memperlengkapkan. Jaish, tentera. Al-usrati, tentera yang sukar. Kita pernah sebutkan peperangan Tabuk adalah peperangan yang sangat, kenapa sukar? Usrati ni inna ma'al usri yusra. Kenapa peperangan Tabuk antara peperangan yang paling sukar? Pertama musim panas, yang kedua jauh. Berapa jauh? 600 km. Musim buah di Madinah. Jadi ramai orang Islam yang masa tu kebun-kebun mereka sedang masak. Jadi nak tinggal tu. Kemudian yang keempat, tak cukup kenderaan. Semua tentera 30,000,
Tapi unta tak cukup. Jadi satu unta bergilir 4-5 orang, sekejap jalan, sekejap naik unta. Kemudian nak lawan pula siapa ni? Tentera Rom. Jadi Nabi nak bagi dorongan, siapa memperlengkapkan tentera yang sukar, falahul jannah, baginya syurga. Sahabat ni dengar syurga, harta dia tak ada nilai dah. Osman di dalam riwayat mengatakan dia bagi 1000 dinar. 1000 dinar dan dia sponsor 300 ekor unta untuk bawa tentera ke Tabuk. 300 ekor unta ni berapa nilai dah? Ni bukan 300 ekor ayam ni, unta. Kalau seekor unta berapa sekarang? Dia kita kena kira supaya nampak tu betapa besarnya sedekah Osman. Sekilo? Itu daging lah. Ni ekor. Ni bukan nak beli daging ni, nak tahu kos seekor unta. Seekor 7,000. Cuba kali 300 ekor unta. Bersiap dengan kelengkapan unta tu. Dia sedekah. Dalam riwayat Abdurrahman bin Auf, dia jumpa Nabi dengan hadis ni. Bila dengar hadis ni, harta mereka semua tak ada nilai. Sebab apa? Dia nampak syurga ni. Abdurrahman bin Auf, dia bawa 4,000 dinar. Kemudian dia kata pada Rasulullah, aku ada 8, aku bagi 4. Jadi aku tinggal separuh. Nabi kata, barakallah fima anfaqta wa fima amsakta. Semoga Allah berkati yang kamu infak dan yang kamu belum infak. Bukan main-main, sebab peperang ni perlu pada kelengkapan dan persiapan yang kosnya besar. Jadi yang kaya-kaya ni bagi banyak. Orang munafik kata apa? Yalmizun. Riak semua tu. Riak semua tu. Okey, yang miskin pula ni, yang mereka tak dapat kecuali setakat yang mampu. Ada yang bagi setengah gantang gandum. Orang munafik kata apa? Allah tak perlulah setengah gantang gandum kamu. Itu yalmizun. Jadi semua ada peluang nak perli, nak memperlekeh, dia ambil peluang. Ini sifat orang munafik. Dan sifat ni ada tak di kalangan kita? Mungkin bukan kita lah. Kadang-kadang tengok orang tu sedekah banyak, riak lah tu. Patut kawan tu pula bagi RM1, ya Allah kedekutnya. Ada tak? Ada. Jadi mulut lah. Mulut suka condemn ni ialah sifat orang munafik. Tengok, subhanallah, suasana zaman Nabi. Bila mereka faham Al-Quran, mereka faham hadis-hadis Nabi, dan Nabi selalu menggalak mereka supaya bersedekah. Maka Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Al-Hadid ayat 11. Cuba buka. Ayat 11. Man yukridullah qardan hasanan. Apa lepas tu? Man zallazi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu walahu. Tengok ayat yang bagi motivasi pada orang beriman supaya bersedekah.
Apa dia? Manzal lazi. Siapa yang boleh yukridu. Yukridu ni memberi pinjam. Pinjam apa ni? Pinjam kepada siapa? Kepada Allah. Yang ni ayat ni orang Yahudi guna mengatakan Allah ni miskin. Sebab tu Allah perlukan pinjaman. Sebenarnya dia tak reti, dia tak tadabbur Al-Quran. Allah kata apa? Siapa yang boleh memberi pinjam kepada Allah, pinjaman apa? Qardan hasanan. Pinjaman yang apa mana pinjaman yang baik? Mana daripada duit yang halal. Okey, apa yang Allah akan balas? Satu, fayudha'ifahu. Ini satu balasan. Allah akan ganda. Kenapa Allah guna perkataan pinjam? Sebenarnya Allah perlu tak pinjaman kita? Tak, kita yang perlukan pinjaman Allah. Tapi kenapa Allah sebut guna perkataan pinjam? Siapa nak bagi pinjam pada Allah? Sebab manusia suka bila bagi dapat balik. Betul? Betul? Mana kita lebih suka? Bagi terus ataupun bagi dapat balik? Nampak sangat kan kedekut. Jadi sebab tu Allah guna perkataan yang manusia suka. Kalau bagi terus ni, Allah fikir 10 kali. Saya kata Pak saya nak pinjam dik ni. Lepas tu 5 minit tak jadi. Bukan nak pinjam, nak minta. Mula-mula nak bagi, lepas tu tak jadi bagi kan. Sebab bila sebut pinjam, dapat balik. Okey? Kemudian pinjam pula kepada siapa? Allah. Kita bank, kalau orang buat pinjaman, bank check apa dulu? Slip gaji. Slip gaji kan? Slip gaji kan? Adakah bank semua lulus? Tak. Dia tengok orang tu mampu tak bayar. Kalau dah mampu bayar, baru dia pinjam. Jadi kalau kepada orang yang kaya, kita bagi pinjam tak? Kita tahu dia tu memang kaya, memang pemurah. Kadang-kadang orang pinjam 10,000, dia bagi 15,000, dia bayar 15,000. Kita segera tak bagi pinjam pada dia? Sebab apa segera? Subhanallah. Ini bagi pinjam pada siapa ni? Allah ada apa dia? Kun fayakun. Dan Allah pernah tak mungkin janji? Sebab tu Allah bagi tahu, siapa bagi pinjam pada Allah, Allah tak kata Allah bayar, Allah gandakan. Kalau kamu bagi pinjam 10,000, Allah ganda. Makna Allah bayar berapa? 20 dan mungkin kalau ikut ayat surah Baqarah 261, satu Allah gandakan 700. Ada lagi. Bukan setakat Allah gandakan bayaran dia, tapi walahu ajrun karim. Miliknya, haknya ajrun karim. Apa ajrun karim? Upah yang apa dia? Surga. Oh, dengan ayat ni sahabat berebut nak sedekah. Dan dalam peperangan Tabuk yang kita biasa dengar kan, bila dengar je Nabi kata siapa yang mempersiapkan tentera Al-Usrah, baginya syurga. Abu Bakar, Umar pergi dulu. Umar bagi separuh harta dia, dengan harapan dia dapat mendahului Abu Bakar. Duduk sekejap, Abu Bakar datang. Nabi tanya, kamu bawa banyak mana dan kamu tinggal banyak mana? Abu Bakar kata, aku bagi semua dan aku tinggal Allah dan Rasul pada keluarga. Maka Umar kata, demi Allah, lepas ni sampai bila-bila aku tak akan mendahului Abu Bakar. Berebut dan berlomba. Dan berlomba bukan bagi sikit, bagi banyak. Kenapa? Dalam kepala sahabat, dia nampak, bila nampak syurga, harta jadi tak ada nilai lah. Sebab syurga kekal abadi. Dan ada seorang sahabat nama dia Mirsad. Bila dia dengar kelebihan, dia miskin. Dalam hadis dia sebut, Mirsad ni setiap kali pergi masjid mesti ada bawa barang untuk sedekah di masjid.
Sebab kita tahu masjid Nabi bukan macam masjid Bukit Jelutong. Dan orang miskin ramai tak di masjid Nabi? Ramai. Jadi Merisak ni setiap kali datang ke masjid mesti bawa barang. Dia miskin. Ada satu kali dia bawa apa? Tahu dia bawa apa? Bawang. Jadi bila ada sahabat tahu dia bawa bawang, dia kata, "Ya Merisak, kenapa kamu bawa bawang? Baju kamu pun berbau bawang." Dia kata, "Aku dah cari semua dalam rumah aku, tak ada kecuali bawang." Dan aku dengar sabda Nabi. Ini sabda Nabi. Nabi kata apa? Zillul al-mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Cuba terjemah. Zillu, bayangan, teduhan seorang mukmin yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ialah sedekah dia. Jadi Merisak kata, aku cari semua tak ada bawang. Bawang pun bawang lah. Sebab apa? Bawang tu adalah seumpama aku sedang mencari teduhan aku di hari kiamat. Tengok sahabat begitu teruja dan semangat untuk bersedekah walaupun bawang. Tapi kita bila pergi masjid ni jangan bawa bawang. Naik kereta mas nak sedekah bawang. Sebab tengok tempat lah, di masjid Nabi ramai orang miskin. Di luar masjid ke dalam masjid orang miskin, memang tak ada apa pun. Tapi dia nak juga sedekah walaupun sikit. Kenapa? Dia nampak ni lagi, walaupun sebesar bawang, tapi boleh mendeduhkannya pada hari kiamat. Dan kita pernah dengar Aisyah radhiyallahu anha, dia suka bersedekah kan. Bila Nabi dah wafat, Muawiyah, masa tu Muawiyah menjadi khalifah, dia bagi sumbangan lah, sumbangan 100,000 kepada Aisyah. Bila dapat je, Aisyah pun sedekah sebelum masuk maghrib habis 100,000. Jadi ada seorang pembantu Aisyah, tak disebut nama, dia kata, "Ya Aisyah, kalaulah kamu ambil sikit beli barang untuk kita makan, kita tak ada makanan." Aisyah kata, "Kenapa tak beritahu awal-awal? Kalau bagi tahu aku ambil lah." Maksudnya apa tu? Maksud apa tu? Aisyah duk nampak tu pahala sedekah, syurga, bayangan, teduhan, sampai dia terlupa untuk sedia makan untuk pembantu dia. Cara sahabat berfikir tu yang di sana lagi penting daripada di sini. Boleh? Itu yang menyebabkan orang munafik ambil peluang, bawang pun sedekah. Jadi jangan pelekehkan sedekah kalau orang tu miskin. Tapi kita tengok sekarang kan, yang berlaku biasanya orang miskin tak bersedekah kan. Sebab apa? Sebab dia, mana dia tadabbur Al-Quran. Yang miskin tak sedekah. Lepas tu pula kadang-kadang yang berada pula sedekah RM1, RM5. Tak patutlah kan. Sebab kamu banyak duit, bagi banyak lagi besar teduhan kamu pada hari kiamat. Okey, kemudian mereka mempermainkan, mempelekehkan orang beriman, sama ada yang kaya ataupun yang miskin. Maka Allah jawab, sakhirallah, Allah permainkan mereka. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Apa dosa mereka ni? Mereka dapat azab yang pedih. Apa dosa mereka? Nilai orang beriman. Kamu tak kata apa, kamu pelekehkan. Apalah sedekah RM1, bagi mereka azab yang pedih.
Sebab orang beriman ni ada kemuliaan dia. Okey? Itulah. Kita tengok sikit apa dia antara pengajaran. Okey, antara pengajaran dan kita dapat kutip daripada ayat malam ni, kita ambil daripada ayat 75 lagi. Sesiapa yang suka berjanji atau bernazar apabila mendapat sesuatu nikmat tapi tidak melaksanakannya, apabila mendapati nikmat itu, maka dia menyerupai orang-orang munafik. Yang kedua, orang yang beriman akan sentiasa bersedekah walaupun sedikit dan kecil, kerana nilai sedekah tidak terletak kepada banyak ataupun besar, tapi terletak kepada keikhlasan. Yang ketiga, sesiapa yang suka bercakap bohong dan mungkir janji, maka Allah akan tanamkan sifat munafik dalam hatinya, sehinggalah dia mati. Yang keempat, sesiapa yang suka mempermain atau memperlekehkan orang-orang beriman, khususnya yang miskin, maka dia menyerupai orang-orang munafik. Nah, seterusnya, antara kelebihan bersedekah ialah sebagai bukti keimanan seseorang,
dan ia akan mendapat teduhan pada hari kiamat. Okey, ada satu hadis Nabi sebut, pendek je, 2 patah je. As-sadaqatu burhan. 2 patah je. As-sadaqatu burhan. Apa makna burhan? Bukti. Kan Allah kata kul hatu burhanakum. Sedekah tu adalah bukti. Bukti apa ni? Bukti orang tu betul-betul beriman pada Allah dan percaya kepada janji Allah. Jadi kalau dia tak bersedekah, memang dia tak percaya pada Allah dan tak ada bukti dia orang beriman. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah apa ni, yang Allah mencela orang-orang yang mendustakan agama. Dalam surah Al-Ma'un kan, Allah kata ara'aital lazi, sebenarnya Allah nak, itu sifat orang munafik itu. Kamu lihat tak orang yang mendustakan agama? Siapa ni? Yang tidak peduli pada anak yatim. Yang kedua, tidak bagi makan orang. Kenapa Allah sebut 2 sifat utama ni? Sebab 2 dia ni melibatkan duit. Nak bantu anak yatim kena ada duit kan? Nak bagi makan orang miskin kena ada duit. Dalam bab duit ni orang munafik memang bakhil. Jadi Allah kata siapa yang bakhil, khususnya kepada 2 golongan ni, memang dia menyerupai orang munafik. Jadi duit ini benda yang sebagai bukti, sebab yang paling manusia sayang. Kadang-kadang dia sanggup membahayakan diri dia untuk cari duit. Dia kerja penat cari duit, kemudian dah tua, sakit, habiskan duit balik untuk dapat kesihatan. Okey? Semoga kita, okey, saya nak sebut sikit, saya dah sebut ke pasal yang misi kita pergi Kemboja? Dah sebut dah sini? Dah kan? Minggu lepas. Jadi saya peluang kalau mungkin orang tanya, Ustaz, saya nak sedekah tapi tak jumpa orang miskin. Mungkin kita boleh bantu sebagai orang tengah. Macam di Kemboja ramai orang miskin, dan khususnya dari segi pendidikan agama. Dia orang perlukan pendidikan agama. Satu, buku-buku Iqra', contohnya Quran. Kemudian yang kedua, allowance guru. Dia orang tak ada siapa bagi allowance, volunteer aja. Sambil-sambil mereka bekerja kampung, mereka mengajar. Tak ada siapa nak bagi allowance. Jadi kalau kita boleh bagi allowance tetap pada mereka, setiap bulan mereka lagi fokus untuk belajar, untuk mengajar masyarakat, kanak-kanak. Jadi ilmu yang mereka ajar, kita pun akan dapat pahala walaupun kita tak mengajar. Sebab apa? Mereka mengajar hasil allowance yang kita bagi. Tak perlu banyak kan? Saya cadangkan setiap orang bagi RM30 sahaja setiap bulan. RM30 je. Bagi yang mampulah. Bagi yang tak mampu, bagilah 300. Masuk akaun RM30 setiap bulan. InsyaAllah kita pergi 3 kampung, ada lebih kurang 5 orang guru yang kita nak bagi allowance tetap, supaya mereka mengajar sepenuh masa. Lagi ramai budak-budak belajar Quran, lagi ramai dia boleh mengajar orang kampung kalau dia fokus. Tapi kena ada allowance tetap. Semoga yang kita bagi 30 tu, kita akan dapat hasilnya di akhirat besok. Ustaz, dia orang tanya kalau nak masuk depositkan dalam akaun bulan, ada kod ke? Kata dekat instant transfer tu, dekat untuk Cambodia ke, atau Ya. kampung Cam ke, mungkin itu kalau Tak, nanti dia akan tulis apa ni, dia explain sikit. Tak explain sikit.
soalan Puspa tu. Dia akan kasih poster ke dia? Kalau yang kutipan tu memang saya buat rujukan lah, saya tak buat rujukan Kemboja. So dekat statement tu kita boleh tulis Ada poster? poster, kita tak buat lagi. Kalau tak pakai lukis lagi, Tulis rugi. nanti dia tidak setengah. Yang ni konsisten tak apa lah. Ada orang masuk akaun Ghulam, dia masuk RM10 setiap hari. Istiqamah. Setiap hari. Tengok lepas subuh je masuk mesej saya. Bukan akaun saya lah, mesej saya. Tapi akaun Ghulam. Setiap pagi RM10. Jadi kalau sebulan 300. Tak tahu siapa dia. Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.